Selamat pagi semua. Saya harap anda semua dalam keadaan sihat dan baik. Kerana COVID-19 ini, saya dapati dalam pelajar tidak mempunyai akses internet yang mencukupi. Jadi saya memutuskan untuk merekodkan pembelajaran ini terlebih dahulu dan berkongsi video untuk anda semua tonton tanpa akses internet. Okay. So hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis ayat majmuk. So sebelum kita bermula, saya harap kita semua akan memperoleh pengetahuan yang berguna dan menyeronokkan pembelajaran hari ini ya. Jadi biar saya mulakan pelajaran hari ini. Okey, topik hari ini ialah jenis ayat majmuk. Apakah maksud ayat majmuk? Ayat majmuk ialah ayat yang mencantumkan dua ayat tunggal atau lebih. Seterusnya, ayat majmuk ialah ayat dibina atau dicantum mengikut cara tertentu dan menggunakan kata hubung sehingga terbentuk ayat baru. Sekarang kita akan melihat jenis-jenis ayat majmuk. Okey, pertama kita ada ayat majmuk gabungan. Kedua, kita ada ayat majmuk pancangan dan ketiga kita ada ayat majmuk campuran. Okey, sekarang kita akan melihat jenis-jenis ayat majmuk satu persatu. Semasa itu saya akan tunjuk anda semua formula untuk mengenal pasti jenis ayat berdasarkan kata hubung. Okey. Pertama kita ada ayat majmuk gabungan. Dalam ayat majmuk gabungan kena ada sekurang-kurangnya dua subjek, dua kata kerja atau dua objek. Okay. Jika hanya ada satu subjek, satu kata kerja atau satu objek, maka itu bukanlah ayat majmuk. Okay. Jom kita tengok contoh ayat yang saya sediakan. Ali telah pergi melancong ke negara China dan dia menangkap gambar yang menarik. Dalam ayat ni kita boleh jumpa dua kata kerja. Kata kerja yang pertama ialah melancong. Melancong ialah kerja yang pertama. Kata kerja yang kedua ialah menangkap. Menangkap. So dalam ayat ni kita jumpa dua kata kerja. Oleh itu jenis ayat ini ialah ayat majmuk gabungan kerana ada dua kata kerja. Okey, jom kita tengok formula untuk ayat majmuk gabungan. Okey, AM ni ayat majmuk ya. Untuk ayat majmuk gabungan, kata hubung yang melibat di dalam ayat ialah serta, sambil dan sebaliknya. Dan, atau, lalu, kemudian, tetapi dan padahal. Untuk anda semua senang untuk hafal, saya ada formula. Okey, kita guna formula matematik sikit. S kuasa 3, BAL dan KTP. Ini cara senang untuk anda semua hafal. Okay. S kuasa 3 kerana kita ada 3S serta sambil sebaliknya DAL dan atau lalu dan akhir sekali KTP. Kemudian tetapi dan padahal. Okay. Kedua, kita ada ayat majmuk pancangan. Okay. Dalam ayat majmuk pancangan kita mempunyai 3 jenis. Satu relatif, nombor 2 komplement dan nombor 3 keterangan. Okay, jom kita tengok contoh. Untuk yang pertama, relatif. Ayat relatif akan ada perkataan yang berkaitan. Okay, contoh ayat. Ali yang memecahkan pasu bunga itu. Ali memecahkan pasu bunga itu. So Ali dia buat apa? Dia memecahkan apa? Pasu bunga. So ayat dia ada berkaitan. Nombor 2, komplement. Jom kita tengok contoh ayat komplement. Ali menghadiahkan bunga itu untuk ibunya. So, Ali dia menghadiahkan ibu bunga untuk ibunya.
Ketiga, keterangan. Keterangan. Dalam ayat keterangan, kita ada terlibat dengan sebab. Contoh ayat, Siti tidak pergi ke sekolah kerana demam. Okay. Siti tidak pergi ke sekolah sebab dia demam. Kerana dia demam. Okay. Formula untuk ayat majmuk pancangan. Kita ada 3 jenis dan nombor 1 relatif, komplement dan keterangan. Untuk cara senang untuk hafal, YS iaitu yang selagi, dan komplement UDB, untuk demi dan bahawa, dan untuk keterangan kita ada K kuasa 2. Kerana, ketiga, dan S kuasa 2, supaya, sekiranya, dan DJ dengan jika. Okey, ini adalah kata hubung yang terlibat dalam ayat majmuk pancangan. Okey, akhir sekali kita ada ayat majmuk campuran. Ayat majmuk campuran mengandungi 2 penerangan. 2 penerangan dan ayatnya lebih panjang daripada ayat majmuk yang lain. Okey, ayat majmuk campuran akan mempunyai ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk pancangan. Okay, jom kita tengok contoh ayat. Ali telah pergi melancong ke negara China dan dia telah mengambil gambar menarik di sana kerana hendak menjadi kenangannya. Dalam ayat ni kita boleh jumpa dua kata hubung. Nombor 1 dan nombor 2 kerana. Okey. Dalam ayat majmuk yang manakah kita boleh jumpa dan? Okey, sebelum ni saya dah ajar formula kan? Okey, untuk ayat majmuk gabungan kita boleh jumpa atau hubung dan. So, ayat yang pertama ni ialah ayat majmuk gabungan. Okey. Kedua, kita ada kata hubung kerana. Kata hubung kerana akan dijumpa di ayat majmuk pancangan dalam keterangan. Okey. So, ayat kedua ialah ayat majmuk pancangan. So, dalam satu ayat ni kita ada 2 gabungan. Satu ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk pancangan. Oleh itu, jenis ayat majmuk ialah ayat majmuk campuran. Jom kita tengok formula untuk ayat majmuk campuran. Okey. Satu ialah ayat majmuk gabungan. Dua ialah ayat majmuk pancangan. Dan tiga ialah ayat majmuk campuran. So, 1 tambah 2 sama dengan 3. Ayat majmuk gabungan tambah ayat majmuk pancangan sama dengan ayat majmuk campuran. Okey, baiklah pelajar-pelajar. Ini adalah akhir pelajaran kita hari ini. Tapi sebelum itu, saya telah menyediakan 10 soalan. 10 soalan untuk anda semua sebagai kerja rumah. Dan pastikan untuk menyelesaikan dan minggu depan kita akan membincangkan dan meneruskan dengan topik baru. Okay? So saya jumpa anda semua minggu depan ya. Terima kasih.